بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وبعد إليك تهدي إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan muslim di mana setiausaha berhari hari ini kita kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Siap dan juga semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimah, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan sama-sama membacakan tafsir surah Al-Balad. Tafsir surah Al-Balad, surah yang ke-90. Pada kuliah yang lepas kita telah dengarkan tafsiran surah ini hanya beberapa ayat saja. Jadi insyaAllah pagi ini kalau sempat kita habiskan insyaAllah. Kita baca dulu sama-sama. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah. Suratul Balad. Al-Balad ini maknanya kota. Kota. Kota yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ialah kota Mekah. Kota Mekah, bukan kota baru, kota Mekah. Dalam surah ini kita telah dengar pada kuliah yang lepas beberapa tafsiran ayat. Itu ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi kita ulangi balik sekali lagi insya-Allah. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, sesungguhnya aku benar-benar bersumpah. La uqsim bihadzal balad, dengan kota ini, iaitu kota Mekah. Biasanya perkataan la ini makna tidak. La itu makna tidak. Kalau orang tanya kita dah makan ke belum, kita jawab la, tidak. Dah mandi ke belum? La, tidak. Patut bang tahu sedap. Kalau orang tanya kita nak beli ke tidak, kita duduk tawar harga dekat Mekah, daripada harga RM100 sampai RM10. 10 daripada RM100 kepada 10 RM100 RM10. Last sekali tu Arab tanya nak beli ke tidak? La, tidak. Tahu malu dia. La tu memang makna dia tidak. Tapi dalam ayat ini, la ini bukan makna tidak. La ini makna demi sesungguhnya. Itu hebatnya Al-Quran, yang kita tidak dapat menjangkau makna isi. Ini hebat. La uqsimu, la uqsimu, sesungguhnya aku benar-benar bersumpah. Bihadzal balad, dengan kota Mekah, dengan kota Mekah. Allah Ta'ala bersumpah dengan kota Mekah kerana kota Mekah itu merupakan tanah haram. Tanah haram ni makna tanah itu mulia. Haram tu makna mulia ataupun suci. Bukannya haram macam kita haram judi, minum arak, zina. Itu haram hukum pekak. Ini haram, tanah tu diharamkan, makna tanah itu dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak buat suka hati seperti kita buat di tempat lain. Di antaranya ialah la yuqadu syajaru, tak boleh kita sekali-kali nak tebang pokok dia. Wala yuqtala khalahu, tak boleh kita nak cabut ranting pun tak boleh. Patahkan ranting pun tak boleh. Jadi ada keistimewaannya tersendiri. Nak bunuh binatang, sembelih binatang. Bahkan orang Arab jahiliah zaman dulu pun mereka tidak berperang dalam kawasan tanah haram. Mereka jaga kemuliaan. Sebab kesucian, kemuliaan tanah haram itu Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala jadikan tanah itu haram, tanah itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala semenjak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Dah lama. Bukannya bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, tidak. Dalam hadis sahih diceritakan Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada haramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ardh. Inna hadzal balada, sesungguhnya kota ini haramahu Allah, Allah Ta'ala mengharamkan akan.
semenjak yauma khalaqas samawati, dijadikan langit dan bumi lagi. Allah Ta'ala jadi langit dan bumi. Terus Allah Ta'ala haramkan kawasan kota Mekah itu. Mulianya. Walaupun kota Mekah itu dibina oleh Nabi Ibrahim, tetapi pada hakikat sebenarnya ianya dah lama dah tanah itu tanah haram. Satu lagi, kalau kita jumpa dalam kitab, dia sebut di Mekah itu ada bangunan tertua di dunia. Bangunan apa? Kaabah. Kaabah itu sememangnya bangunan tertua di dunia. Kalau kita relatekan dengan hadis sahih juga. Sebelum Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala suruh malaikat pergi letak batu asah untuk Kaabah di tanah. Sebelum dijadikan Nabi Adam, 40 tahun kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat pergi letak batu asah di Masjid Al-Aqsa, Palestin. Masjid Al-Aqsa di Palestin itu dibina oleh Nabi Sulaiman. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam ni jarak masa 3440 tahun. Itu sebagaimana yang dikira oleh ulama-ulama ilmu falak, di antaranya almarhum Syekh Mahmud Bashar Al-Falaki yang terkenal, 3440 tahun. Di antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman lebih kurang 1000 tahun lebih kurang. Tetapi ianya dah ada dah sebelum lagi Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Sebab itulah kalau kita jumpa dalam kitab, dia sebut Kaabah itu bangunan tertua dia. Ini hebatnya kota Mekah itu, merupakan tanah haram dan adanya bangunan tertua di dunia. Dan Allah Ta'ala bersumpah juga dengan kota Mekah itu kerana keagungan dan kemuliaannya menjadi kiblat penduduk dunia dan dijadikan tempat turunnya sekalian rahmat. Sebab itulah kita berduyun-duyun pergi ke Mekah. Tiap tahun pergi ke Mekah. Kalau boleh nak pergi sebulan sekali ke Mekah, kalau boleh nak. Sebab pahala Allah Ta'ala janjikan yang berlipat-lipat kali ganda. Dalam hadis sahih Nabi cerita, siapa-siapa yang semayang 1 rakaat dalam Masjidil Haram, maka pahalanya Allah Ta'ala gandakan 100,000 kali ganda. Seperti dia semayang 100,000 kali. Seperti dia, siapa-siapa yang semayang 1 rakaat, maka seperti dia semayang 100,000 rakaat. Masya Allah. Di tempat lain selain daripada Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Masjid Nabawi 1 rakaat menyamai 1000 rakaat di tempat lain. Masjid Aqsa 1 rakaat menyamai 500 rakaat di tempat lain. Adapun di Masjidil Haram 1 rakaat menyamai 100,000 rakaat. Masya Allah. Kita semayang ni bukan 1 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Kalau 2 rakaat 200,000 kali 200,000 rakaat. Masya Allah. Tak takkan kita semayang 2 rakaat kan? Dalam Masjidil Haram habis duit beribu-ribu dah. Jadi puas hati, dia buatlah biar puas hati. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, amalan sunat digandakan fardu digandakan 70 kali fardu. Masya Allah. Sebab itulah kita sungguh-sungguh sangat pergi ke Mekah. Jadi jangan kira lah, bagi mereka yang berkemampuan, pergilah, tak salah. 14 kali setahun tak apa boleh pergi. Tapi Saudi, setahu saya, dia bagi 2 kali je setahun. Dia akan keluar visa untuk seorang tu 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali. Melainkan mereka yang terlibat dengan travel lah, macam Dr. Asmadi lah. Mana Dr. Asmadi sibuk sekarang. Dr. Asmadi ke lain kan. Dia anytime, bila-bila masa boleh pergi je. Dia lain. Kita ni 2 kali ya setahun umrah. Pergilah. Kalau boleh jadikan Mekah sebagai kampung halaman kita, pergi. Sebab kita nak dapat rahmat. Tempat turunnya sekalian rahmat. Jangan kira lah. Jangan kira duit banyak duk simpan dalam bank, dalam almari tu, bawah bantal tu. Itu kita gunalah. Kalau tak guna, sia-sia rugi je.
mati bukan masuk kubur pun. Kita gunalah. Guna pergilah. Dan bagi mereka yang selalu pergi itu, apa salahnya kalau sponsor orang, sponsor saudara mara yang susah, adik-beradik ke, sahabat-sahabat ke, jiran-jiran ke, kalau susah sangat, tak tahu siapa nak sponsor saya pun. Contohnya, tak kira lah siapa-siapa pun, itu sponsor. Pahala kita akan dapat lebih lagi. Baru ni saya pergi ke Mekah baru. Dalam rombongan saya itu ada seorang lelaki Rohingya. Dia bawa isteri dia, bawa anak dia. Bila di airport tu, masa nak balik, dia bagi tahu saya, Ustaz, kalau ada orang Melayu, dia kata, kalau ada orang Melayu lah, 2-3 orang, yang nak ke Mekah, nak buat umrah, tak berkemampuan, Ustaz bagi tahu saya. Bagi tahu saya. Itu dia. Saya nak sponsor. Saya malu nak bagi tahu dia. Ramai sebenarnya. Sepatutnya kita yang offer kat dia macam tu. Sepatutnya kita yang sponsor dia. Tapi dia nak sponsor kita. Malu saya. Rohingya lah bang. Rohingya. Malu saya. Dia tak tahu pun tak apa. Dia kata. Jadi tuan-tuan, apa salahnya kita sponsor lah. Jangan bimbang rezeki Allah Ta'ala gandakan lagi kepada kita. Jangan bimbang. Ayat nombor 2. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu Muhammad penduduk kota Mekah ini. Nabi kita insan yang istimewa. Sehingga kan semua nabi-nabi minta nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Musa. Dalam hadis kursi, bila Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursin, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, aku akan masukkan umatmu ke dalam neraka. Bagi mereka yang tidak mahu beriman kepada Rasul akhir zaman, namanya Ahmad. Dalam hadis itu sebut nama Ahmad. Nabi kita memang terkenal dengan panggilan Ahmad di langit, di bumi ini dengan panggilan Muhammad. Lalu Allah Ta'ala kata, aku letakkan nama Ahmad itu di sisiku di Arash. Aku letakkan nama Ahmad itu di sisiku di Arash sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Telah dikusi. Dan aku akan masukkan umatnya ke dalam syurga terlebih dahulu sebelum umat Nabi-Nabi yang lain. Direngkahkan hadis tersebut. Last sekali Nabi Musa meminta, ya Allah, boleh ke kalau sekiranya engkau jadikan Rasul akhir zaman itu aku? Dia minta jadi Nabi kita. Maka Allah Ta'ala kata, mana boleh? Mana boleh? Itu saya yang kata sebenarnya. Bahasa saya. Mana boleh? Tak boleh. Sebab Nabi akhir zaman itu daripada kaum dia. Kamu ni siapa? Tak boleh. Kemudian Nabi Musa kata, kalau begitu boleh ke kalau sekiranya engkau jadikan aku ni umat dia pun tak apa. Lalu Allah Ta'ala kata juga, mana boleh, sebab umatnya lahir selepas kamu lahir sebelum dia. Tak boleh. Tak boleh kamu. Tapi kamu jangan khawatir. Wahai Musa, aku akan tempatkan kamu bersama Nabi kita di Darul Jalal, iaitu dalam syurga nanti. Tuan-tuan, ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. 12 Rabiul Awal itu ada khilaf, tapi itulah pandangan yang lebih tepat. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah itu sebab orang Arab dia tak ada tahun, tak ada pengiraan tahun. Tidak ada pengiraan tahun oleh kerana tidak ada permulaan bulan. Tak tahu mana satu bulan yang pertama. Sekarang ni je bulan Muharram, bulan pertama yang kita kira. Itu ianya mulai dikira oleh Sayyidina Umar selepas 17 tahun hijrah. Itu pada tahun kelima Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sebelum tu memang orang Arab memang tak guna tahun. Jadi kebetulan tahun tu tentera bergajah. Ada peristiwa tentera bergajah, Abraham pergi serang Mekah, nak hancurkan, runtuhkan Kaabah.
Lalu Allah Ta'ala utuskan, hantarkan burung ababil tarmihim bihijarah, yang lemparkan batu ke atas mereka. Batu itu dikatakan pasir kecil, batu halus dari neraka. Faja'alhum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seperti mana daun yang dimakan ular. Habis sekelip mata. Lalu orang Arab pun sebutlah tahun tu tahun gajah. Kebetulan peristiwa tu berlaku, maka disebutlah tahun gajah. Kalau sebelum tu berlakunya peristiwa naga, tahun naga. Kalau arnab, tahu arnab, tapi tak berlaku pun. Tapi nak ceritanya kebetulan tahun tu tahun peristiwa bergajah. Maka namalah tahun gajah. Kalau tidak, tak ada tahun. Memang tak ada tahun. Tapi jangan pula kita ucap terima kasih kepada Abraham tu, sebab nak pergi sekarang ke apa. Bukan begitu. Itu semua perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita memang sayang sangat kepada Mekah, sebab Nabi kita lahir di Mekah. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, di ketika mana Nabi keluar daripada kota Mekah bersama dengan Abu Bakar, Nabi dikejar oleh pemuda-pemuda daripada kabilah-kabilah Arab Mekah yang duk hambak Nabi, nak bunuh Nabi SAW. Bila Nabi keluar daripada kota Mekah, walaupun nyawa Nabi dalam keadaan bahaya ketika itu, tetapi Nabi sempat lagi toleh ke arah Mekah. Nak cerita sayangnya Nabi kepada Mekah. Nabi lihat Mekah dalam keadaan sayang, maka Nabi bercakap dengan Mekah, wallahi, demi Allah, innaki la ahabadillah, engkau bumi yang sangat dikasih oleh Allah. Falaula anna qaumaki, maka jika sekiranya kaum ma akhrijuni, tidak mengeluarkan aku daripada, bukan Nabi nak keluar, mereka yang keluarkan Nabi, tidak menghalau aku daripada, ma kharajtu fik, saya aku tidak akan keluar daripada kamu Mekah. Sayangnya Nabi kepada Mekah. Ini sebab anta hillu, kamu penduduk kota Mekah. Anta hillu, anta kamu lelaki, kena ingat. Anti kamu perempuan, ana saya. Itu kena ingat. Bila bercakap dengan orang, kadang-kadang bila cakap dengan, ialah kita ni bila belajar bahasa Arab, nak bercakap bahasa Arab, jadi nak tulis dengan bahasa Arab tu susah. Yang boleh tulisnya ana anta, ya lah, ana anta, ya. Jadi kita pun gunalah ana anta. Jadi kalau kita tak tahu, tak faham apa makna ana anta, pening je tak? Pening juga itu. Pening. Silap-silap akhir bulan, marah tok lelaki. Tok lelaki mimpi mengegar sebut ana. Bini kat sebelah, ana mana puluh. Marah bini. Pergi ambil air, masuk dalam baldi je. Jiru suami. Marah suami. Kenapa awak jiru saya? Apa anda bini muda, apa tak cerita kat saya? Ana mananya apa? Suami berkata, saya mimpi tadi dalam bahasa Arab, sebab saya belajar bahasa Arab. Ana tu saya. Saya. Ana tu saya. Kalaulah saya sebut Ana Rafali, itulah ya. Ana Syarafah. Ini dia. Ini kita tahu. Ana anta. Ayat nombor 3, walidi wa ma walad, dan demi bapak kamu itu Nabi Adam alaihissalam, wa ma walad, dan juga anak-anaknya. Wa ma walad, anak-anaknya ini, perbahasan ulama ilmu tafsir mengatakan anak-anak Nabi Adam ialah mereka yang Islam sahaja yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sebab itulah kita lihat hari ini memang kerajaan Saudi tidak akan benarkan mana-mana orang kafir masuk ke dalam kawasan tanah haram. Tidak akan benarkan dan tidak akan keluarkan visa. Nak jaga kemuliaan kota suci Mekah itu. Wa walidin, dan demi bapak kamu, Allah Ta'ala bersumpah dengan demi bapak kamu itu Nabi Adam alaihissalam, kerana dikatakan bahawa Nabi Adam itu memang tinggal di Mekah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila mana Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari syurga, Allah Ta'ala jatuhkan Nabi Adam itu dibunuh India. Itu pun ada perbahasan ulama. Ada juga ulama yang mengatakan sebenarnya bunuh India itu jauh nak cerita jauhnya daripada Hawa.
Ketika itu mana ada lagi negara benua ni, tak ada. Cuma diistilahkan benua India. Tapi kalau kita rujuk dalam kitab, memang Ibn Abbas kata di benua India. Ada kata di Sri Lanka. Itu nak menunjukkan jauhnya. Baik. Adapun Hawa itu, ada setengah pandangan kata jatuh di Jeddah, ada setengah pandangan kata jatuh di Mina. Lebih kurang dekat. Tapi ramai yang berpendapat jatuh di Jeddah, tempat kapal terbang kita mendarat bila sampai di Saudi. Jeddah ni makna nenek dalam bahasa Melayu, nenek. Dan mereka bertemu di pada Arafah. Setelah 40 hari mereka berpisah. Sebab itulah di pada Arafah ni kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doanya ialah supaya dipertemukan jodoh bagi mereka yang belum ada jodoh, dan juga bagi mereka yang ada jodoh, yang dah ada jodoh, yang nak tambah jodoh. Ada ke dalam ramai-ramai ni? Ada ke yang pergi ke Mekah pada Arafah, pergi minta doa supaya dipertemukan jodoh? Dah ada jodoh, dah temu lagi jodoh baru? Ada. Tak mengaku. Tak mengaku sebab tak boleh bagi tahu dah. Sebab ada di belakang. Baik, itu kalau sekiranya tuan-tuan ni beranilah, berani. Bolehlah. Duit ada belakang. Kalau berani, go lah. Tapi kalau setakat berani di mulut, tak payah. Macam saya ni berani di mulut. Baik. Dan mereka hiduplah di Mekah. Ada riwayat kata Nabi Adam dan Hawa dapat anak. Ada riwayat, saya tak kata sahih, dalam riwayat kata Siti Hawa sempat bersalin sebanyak 260 kali. Mi'atain wa siti marah, 260 kali. Setiap kali bersalin dapat anak kembar, lelaki perempuan. Makna anak mereka 520 orang. Wallahu a'lam. Itu ada riwayat kata. Ada riwayat kata. Dan mereka tinggal di Mekah. Ini hebatnya. Ayat ini hebatnya. Mekah ini hebatnya kerana adanya Kaabah, tempat turun sekalian rahmat, merupakan tanah haram. Dan di sana Nabi kita juga dilahirkan insan yang paling istimewa. Dan bapa iaitu Nabi Adam tinggal di Mekah. Dan sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ni sebenarnya kunci utama yang Allah Ta'ala nak beritahu kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat nombor 4. Demi sesungguhnya, laqad, la ni makna sesungguhnya. La tu makna sesungguhnya dalam bahasa Arab. La muzahlah. La makna sesungguhnya. Qad makna juga sesungguhnya. Sesungguhnya. Susah nak sebut sesungguhnya, kita sebut demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Khalaqna, kami telah jadikan. Dalam Quran, bila Allah Ta'ala nak cerita benda yang hebat, benda yang besar, maka biasanya Allah Ta'ala bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah. Dan sebelum tu Allah Ta'ala juga bersumpah juga. Dalam tafsir Ahmad Suraji mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama yang disebutkan tadi, dengan kehebatan Mekah, lahirnya Nabi kita Muhammad, iaitu Nabi Adam juga lahir tinggal di sana. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menguatkan penyataannya ayat nombor 4, bahawa sesungguhnya khalaqna, kami ciptakan manusia, insana itu manusia, fi, dalam kabak, dalam keadaan susah. Kabak ni susah payah. Memang Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni semua susah berlaku. Tak ada orang senang susah berlaku. Susah, hidup ni susah. Nak jaga hati orang bukannya mudah tuan-tuan, susah. Salah cakap sikit orang terasa. Siapa kata nak berkawan dengan kita? Jumpa kita berlari tidak macam tu. Susah. Memang susah. Susah. Segala-galanya susah. Bila marah nak maafkan orang, susah. Di antara benda yang paling susah Nabi kata kita nak buat ialah ada 4 perkara. Yang pertama, memberi kemaafan ketika mana sedang marah. Oh, itu memang susah. Cuba marah tuan-tuan kepada seorang, boleh maaf kat dia ketika itu. Kalau boleh maaf, hebat. Ketika itulah ketika itu hebat. Yang kedua, bersifat dermawan ketika susah.
Dah lah susah. Nak sedekah pun. Allah berat. Yang kita boleh bagi sedekah sebab kita ada lah ni tak nak. Ada. Bila kita susah nak bagi, susah. Yang ketiga, meninggalkan perkara haram ketika sendirian. Ini menguji keimanan kita lah. Menguji keimanan kita bila kita bersendirian. Sebab itulah orang bujang ni tak boleh percaya mana. Orang bujang ni. Tanya ada bini ni boleh percaya lah. Tanya tak ada bini ni tak boleh nak percaya mana. Contohnya lah. Bila bersendirian susah. Nak jaga apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang keempat, mengatakan kebenaran kepada orang yang kita takuti. Nak cerita benar-benar kepada orang yang kita takuti, yang kita ada nama, ada pangkat, nak cerita kebenaran depan dia, bukannya berani. Susah. Nak menyatakan kebenaran berat. Cakaplah cakap. Kalau cakap, cakap. Aku buat kerja lah. Aku bilang hantar kau sampai dalam mana. Ada yang main. Itu dia. Jadi pakat senyap lah tu. Pakat tangan tegak pun. Pakat tangan tegak. Barang naik pun tak apa. Tak apa. Sebab aman. Beres belakang. Segala-galanya mahal tak apa. Tak apa belakang. Kita ni kena redha dengan apa yang ada. Itu tuan. Jadi nak ceritanya susah. Hidup kita ni memang sentiasa susah. Kalau nak senang memang kena susah. Pada suatu hari diceritakan dalam hadis sahih, Nabi SAW sedang berjalan. Tiba-tiba Nabi lihat sekumpulan sahabat duk sembang, duk cerita, masing-masing akan kesusahan diri masing-masing. Kawan ni cerita susah mereka, susah. Bini aku tu backing terlanjur, galak cengih. Yang kawan tu susah itu, anak aku ni Allah baru susah. Malam-malam keluar merbik kat mana susah. Kawan tu seorang cerita, susah weh, barang-barang naik habis dah ni. Tutup pun naik belakang Allah. Dengan GST nya pakat dia cerita belakang, susah belakang. Lalu Nabi pun bagi tahu kepada sahabat, abshiru, kamu bergembira. Nabi kata, abshiru, bergembira kamu. Faqad ja'akumul yusra. Faqad, maka sesungguhnya, faqad ja'a, telah datang kepada kamu, bikum, kepada kamu, yusra, akan kesenangan. Kenapa Nabi sebut al-yusra, kesenangan? Dalam bentuk makrifat, dalam bahasa Arab, al-yusra itu ada alif lam makrifat, kesenangan yang banyak. Nabi sebut kesenangan yang banyak. Faqad ja'akum lan yaghliba, lan itu tidak akan selama-lamanya. Lan yaghliba, tidak akan selama-lamanya. Lan yaghliba usrun, tidak akan selama-lamanya. Kesusahan itu kalah dengan yusra. Lan yaghliba usrun, yusra ini dengan dua kesenangan. Apa makna hadis? Hadisnya ada sahih. Nabi bagi tahu kepada sahabat, bila turunnya satu kesusahan kepada kamu, maka akan turun bersama susah itu dua senang. Dua kesenangan itu, dua kebahagiaan itu, dua kenikmatan itu duduk di belakang susah. Bila Allah Ta'ala turun susah, satu susah, bersama susah itu ada senang. Dua kesenangan. Satu susah, ada dua senang. Cuma kesenangan duduk di belakang, tak nampak. Siapa-siapa yang bersama di atasnya dapat mengatasi, maka mereka akan dapat mencapai, menggapai dua kesenangan. Itu maksud hadis itu. Maka sebab itulah tuan-tuan, memang susah. Hidup kita memang susah. Susah. Kena kerja, nak ibadah susah. Nak buat benda tak susah. Nak bangun awal-awal, semayang subuh. Kalau boleh hari Minggu ni tidur bangun ke 10 pagi. Tak.
Ni bangun kena awak lah. Lepas tu kena cari makan lagi lah. Contohnya kalau bin ni tak masuk lah, bin ni pula kena masuk. Susah. Nak buat kuih susah juga lah. Bukan tunggu makan kuih gitu. Susah. Apa-apa pun susah berlaku. Jadi kita ni hidup ni memang dalam keadaan susah. Memang dalam keadaan susah. Tapi tuan-tuan, Nabi susah lain. Nabi susah sehingga orang kafir nak bunuh dia. Kita ni kalau susah hari ni ada ke sampai nak kena bunuh? Ada. Setakat susah hati je. Susah hati dah. Orang tak nak berkawan kita, ada something wrong tu. Kalau seorang tu dia mungkin something wrong. Kalau ramai-ramai kita something wrong. Tapi ada ke sampai nak kena bunuh? Ada? Tak ada. Nabi ni sampai nak kena bunuh. Kena campur najis kat tubuh dia. Ketika semayang depan Kaabah, kena maki hama dan sebagainya. Kita ada ke sampai macam tu? Oh tuan-tuan. Sebab itulah kata Ibn Mas'ud dalam kitab tafsir, bila turunnya ayat ini, maka ianya menjadi penghibur kepada Nabi SAW. Setelah mengalami pelbagai kesukaran lantaran menghadapi orang-orang kafir Mekah yang memusuhinya. Ini dia, susah. Tuan-tuan, satu lagi, kita susah ni, kita kena ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala. Tapi bila orang tolong kita, jangan pula kita puji dia. Kita puji dia. Puji lebih-lebih, mengalahkan Nabi kita Muhammad SAW. Ni ada saya dengar orang kata, oi, ni bukan nak cerita pasal politik ni. Mungkin orang tu orang politik kot. Dia silap cerita dengan orang, dia silap cerita. Kita dengar, kita boleh nilai lah. Dia kata, oh baik sungguh Najib. Dia kata, contoh Najib ni lah orang yang paling baik sekali dalam dunia. Oh, siapa macam tu sekali dah. Cakapan macam tu tuan-tuan, kalau kita yakin betul-betul rosak akidah, jangan cakap benda-benda macam tu. Paling baik dalam dunia, dia suka kepada seorang, jangan sampai macam tu sekali buat pandai. Tak boleh. Orang yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai macam tu sekali walaupun kita dapat suatu projek dan sebagainya. Ini ada di kalangan kita yang cakap dengan saya. Jadi kita dalam hati lah, sampai macam ni sekali. Sekali. Kita nak tolong cerita kat dia tu, nampak dia semangat lagi. Nanti kita disemangatkan oleh dia, susah juga. Itu pendalam hati lah. Takkan kita mau lalu. Jadi kata-kata kita ni ialah kena bertapis sikit lah. Sebab itulah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Tak boleh ni. Dia apa nama ni, jangan jadi macam golongan-golongan yang rosak akidah tu lah. Nabi kata umat aku ini akan berpecah kepada 73 puak. Itu hadis dari Imam Tirmidzi. Satu puak sahaja masuk Islam, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana ikut ahli sunnah wal jamaah, yang 72 puak tak, apa dia? Di antaranya Rawafid ni golongan yang ditolak mana Syiah tu lah. Contohnya ajar sesat Rawafid. Lepas tu siapa lagi? Murji'ah, Khawarij. Murji'ah ni mereka yang luar lain dalam lain. Luar lain dalam. Itu Murji'ah. Contohnya kita ni tak boleh nilai orang berdasarkan pakaian dia. Pakaian teruk lah, tak tu aurat, lepas tu rambut macam ada raya pakai seluar jeans pula. Contohnya dia tembus situ tembus sana tak. Kita tak boleh nilai seorang tu, tak boleh. Tak semestinya dia pakaian dia macam tu dia jahat. Maka dia pun dia cakap macam tu tak boleh. Itu Murji'ah namanya, tak boleh. Murji'ah sikit je dalam percakapan ni, dia dah lari dah. Ni dalam bab akidah lari sikit. Itu golongan Murji'ah. Khawarij ni mereka yang dikatakan tidak
masuk dalam tidak pro kepada Syiah, itu Khawarij. Baik. Jadi Mu'tazilah bila mana kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, bila kita buat suatu perkara, jangan kita kata kita yang buat, semua itu Allah Ta'ala yang buat. Bagi Mu'tazilah, bila dia buat suatu, dia yakin dia yang buat, dia yang buat. Dia yang buat. Dia dapat beli kereta baru, buat borong besar, dapat bagi sedekah, dia yakin dia sendiri yang buat, bukannya Allah Ta'ala yang bagi, yang buat. Itu dinamakan Mu'tazilah. Kita benda tu kalau kita tak tahu, maka dengan sendirinya kita itu Mu'tazilah. Itu sebagai contoh. Jadi benda halus. Jadi percakapan macam tu bahaya, sangat bahaya. Jadi kena halusi sikit lah. Kena halusi. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, nak ceritanya susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya kehidupan kami ini memang susah. Kalau ada di antara kita yang mengeluh susahnya, kita bagi tahulah. Dan kita kena sama-sama ingat-ingati bahawa hidup ini itu memang susah. Allah Ta'ala jadikan kita susah. Tak ada orang yang tunggu senang. Keluar perut ibu susah dulu. Susah. Ibu pun susah. Jadi nak siapa nak senang, kena susah dulu. Ayat nombor 5. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahawa tidak akan ada seorang pun berkuasa ke atasnya? Ini satu lagi. Ya Allah Ta'ala menghentak jiwa kita. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira? Ayahsabu, adakah samalah. Adakah kamu mengira? Apakah manusia itu, yahsabu, dia mengira, manusia itu mengira an la yaqdiru, bahawa tidak akan ada seorang pun yang berkuasa ke atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia kata ahlaktu ma, aku telah belanjakan harta yang banyak. Dia ada harta banyak. Dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Ini dia. Bila kita rasa kita ni kaya, kita ni ada kuasa, kita ni kuat, sihat, jadi kita rasa sombong, bongkak, kita boleh buat apa saja. Ingat, ianya semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ambil, bila masa dia boleh ambil. Maka sebab itulah kita kena kembali kepada Allah. Apa-apa pun kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kembali kepada seorang yang beri pertolongan kepada kita. Sebab yakin Allah Ta'ala yang bagi, yakin semua itu datang daripada Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala yang bagi. Ayat ini kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, masa ada seminit lagi. Subuh habis berapa? 7.20. Subuh habis, kita habis 3 minit. Tak habis ayat ni. Ayat ini kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, diturunkan kepada seorang lelaki Quraisy Mekah namanya Abdul Ash'ab bin Kaldah. Seorang lelaki Quraisy Mekah yang gagah perkasa, gagah, kuat. Kalau kita ni macam badang lah. Suatu ketika dulu badang, kuat. Tapi badang tu miskin lah. Dia tak pagi pergi cari ikan lah. Cari ikan. Guna apa tu? Jujuk apa nama tu? Apa ni? Apa nama istilah apa? Dongka. Luka. Pagi nak pergi cari ikan, guna luka nak. Adapun Abdul Ash'ab bin Kaldah ni, dia tak cari ikan sebab dia kaya. Dia kaya, dia kuat. Dia kaya, dia kuat, dia gagah. Dalam kaya, kuat pula, sihat pula, gagah. Pada suatu hari, dia keluar daripada rumahnya, dia pergi ke tengah-tengah kota Makkah. Kemudian dihamparkan kulit binatang. Dihamparkan satu hamparan kulit binatang. Kulit lembu ke, tak, ataupun kulit kambing kan. Kulit bukan PVC apa ni nak. Kulit. Lepas tu dia pijak dengan kedua kakinya di atas kulit itu, di tengah-tengahnya. Kemudian dia bagi tahu kepada orang Arab di sekeliling, mana-mana di antara kamu semua yang dapat tarik kulit binatang ini sehingga kaki aku berganjuk daripadanya, dan aku akan beri apa saja yang kamu inginkan. Sombongnya, bongkok. Sebab dia gagap Lalu datang, dalam kitab sebut, lalu datanglah 10 orang
tampillah 10 orang lelaki Arab Quraisy yang gagah perkasa, tarik pergi, setiap orang pegang bucu kulit tu, pakai tarik 10 orang yang gagah. Bila tarik, sikit pun kedua belah kakinya tidak berganjak dan masih memijak di atasnya. Lalu dia pun sopoh, dia sopoh. Ni nak ceritanya tuan-tuan ni. Ni perangai orang yang sombong. Bila ada duit, bila kaya, tak kira ada duit ke tanah ke rumah sewa ke kereta besar ke, tak kira lah apa saja. Bila dia ada harta, dia sihat, dia boleh buat apa saja. Dia rasa aku tak perlukan pertolongan sebab aku ada kuasa, aku ada duit. Ini sifat kita manusia yang ada pada kita. Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan siapa-siapa ada sifat ni. Siapa-siapa yang ada sifat macam ni, ini adik-beradik Abdul Asy'ab bin Kaldah. Ingat bahawa Allah Ta'ala yang bagi semua. Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa saja. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Bila ada harta, dia juga dirasa dia boleh buat apa saja, tak ada orang yang melihat dia. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami yang berikan kepadanya 2 biji mata? 2 biji mata. Walisanan wa syafatain, dan sepotong lidah dan juga 2 ulah bibir. Wahadainahun najdain, dan kami berikan kepadanya 2 jalan, iaitu jalan kebenaran, jalan keburukan, akal. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita tuan-tuan, walaupun kita kaya macam mana kaya sekalipun, kita tidak boleh nak beli, tak boleh nak bayar balik dengan nikmat mata, penglihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita percuma. Tak boleh. Tak boleh bayar dengan nikmat lidah, tak boleh yang kita bercakap. Lidah ni, kegunaan lidah ni untuk kita nak bercakap, nak lidah. Wasyafat 2 bibir, olah bibir ni untuk keluarkan apa yang kita cakapkan, daripada isi hati kita. Ini semua nikmat-nikmat yang besar, tak boleh kita nak bayar balik, tak boleh. Kaya macam mana hebat sekalipun tak boleh bayar. Akal juga tak boleh bayar, akal juga tidak boleh bayar. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, segala-galanya Allah Ta'ala yang bagi, dan bila-bila masa dia boleh tarik. Bila-bila masa dia boleh tarik semua itu. Jadi saya rasa sekadar itu sahajalah pada pagi ini. Ayat nombor 11 tak sempat. Kita lagi pun tak ada pesa. Kalau ada pesa, kita cepatkan habis 5 ni. Pesa tak ada, tak apa, tak habis 5, tak apa. Jadi tuan-tuan, kita doa sama-sama, moga-moga Allah Ta'ala jaga hati kita semua. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua, insyaAllah, dalam menuju jalan yang benar, Jangan kita rasa bahawa kita ni hebat, jangan kita rasa bahawa kita ni yang benar, orang lain salah. Jangan kita rasa kita ada segala-galanya, kita boleh buat belakang. Semua itu hak milik Allah Ta'ala. Dia boleh ambil bila-bila masa saja. Boleh ambil bila-bila masa saja. Yang penting kita yakin kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Rasul. Jangan melampaui batas. Jangan sampai kita ni boleh nak kritik hukum Allah Ta'ala. Jangan sampai jadi macam tu kumpulan sesat. Gak pernah G25 ni pokok sisters Islam lah kan. Jangan jadi macam itulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma jama'na hadza jam'an mahbuba wa farraqna bi ba'dika wa ma'suma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairun man zakka anta waliyuha wa mawlaha. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.